بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dengan limpah kurnia sekesayang kepada Allah SWT, kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab. Dan insya-Allah kita telah sampai pada sebentar ya. Kat mana ya? Okey. Kita dah masuk sampai pelajaran mana ya? 1-2 ni dah masuk dah ya. A, B dah masuk selesai ya. So ada nak tanya tentang A, B sebelum saya masuk C. Ulang sekali lagi, insyaAllah. So ingatlah, satu perkara, pertamanya, perkataan dalam bahasa Arab ada 3 jenis je. Isim, fi'il atau haraf. So kita akan kenal dia lah, satu kita nak pelajari, nak kenal yang maksud isim, yang maksud fi'il, yang maksud haraf. So, bila kita nak guna isim, bila kita nak guna fi'il, bila kita nak guna haraf, kita akan belajar tu juga. Ya? Dah kita tahu perkataan yang mana bentuk isim, mana fi'il, mana haraf. So kita akan belajar pula macam mana nak bina ayat perkataan tersebut dan macam mana perubahan perkataan itu berlaku. Baik, apa tu isim? Ya. So sesuatu yang perkataan yang kita namakan lah, kan? Ya, sesuatu benda ke, telefon ke, itu isim lah. Pensel ke, pen ke, Ahmad ke, anak ke, budak ke. Okay, sesuatu yang kita namakan. Ya, sama ada manusia ke, tempat ke, binatang ke. Ya. Yang ingat, poin dia yang utama berkaitan dengan isim, apa dia? Dia tidak terikat dengan waktu, dia tidak terikat dengan waktu. Inilah yang pentingnya. Okey. So dia tak ada kena-mengena dengan waktu lah. Nanti kita akan pelajari lah. So waktu tu nanti kita akan pelajari lah apa dia waktu tu. Waktu tu hanya terikat pada fi'il sahaja. Ya. Waktu tu hanya terikat kepada fi'il sahaja. So baik. So kita dah bincang juga apakah kita buka Al-Quran, kalau kita jumpa tanda-tanda ni, alif lam ke di awal, di dahulu alif lam, ada alif lam, adanya atau diakhiri dengan ada tanda kasrah ke, ya, ada tanda kasrah ke, ataupun ya, dia ada tanwin ke, okey. Ini jenis-jenis yang kita kata gitulah isim, okey, ataupun diakhiri dengan ta marbutah. Sekali lagi, saya nak cuba nak ajak kita tengok kenali fi'il, kenali isim ni dulu. Okey. Bentar ya, saya cari Al-Quran. Saya tak tahu saya letak Al-Quran saya kat mana. Tu dia. Jumpa dah. Al-Quran tajuk. Okey. Ni saya buat contoh lah. Beberapa contoh. Macam dalam surah Al-Fatihah yang kita baca tu, sekian lama kita baca tu. Okey. Kita tengok dekat Bismillahirrahmanirrahim ni. So, mi ni, ni satu perkataan lah. Kita tak tahulah, kita belum belajar lagi. Yang sebenarnya perkataan tu ismi kan. Ismun. So, dia bari bawah. Allah tu bari bawah. So, ni Allah ni isim lah. Okey. Ar-Rahman. So, ada alif lam, ada bari bawah. Ar-Rahim. Ada alif lam, ada bari bawah. So, ini semua jenis isim lah. Daripada ismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi macam inilah. Bila kita baca dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. So, Alhamdulillah. Ada alif lam dekat depan. So, dia isim. Rabbi. Ni bari bawah. Dia mesti isim. Lillahi. Ada Allah ini. Bari bawah mesti isim. Al-alamina. Ada alif lam mesti isim. Ar-Rahmani.
Ar-Rahimi mesti isim sebab ada alif lam, ada baris bawah. Maliki baris bawah. Maliki baris bawah. Isim. Tapi kita tak tahu lah. Kita akan belajar pula macam nak cari makna. Yaumi. Yaumi. Baris bawah. Kan ad-dini. Baris bawah. Ada alif lam, ada baris bawah. Okey. Begitu juga kalau kita tengok lagi. Itu antara kita nak cari pula tanwin. Kan? Tanwin. Okey. Macam kita sebut dekat sini. Dengan tamar butah contohnya. Tengok kat sini. Hudan. Hudan ni mesti. Ni tanwin. Dia adalah tanda. Dia ada isim. Kan? Okay, kita tengok lagi. Hudan tu ada 2. Okay, kemudian awaun. Ada tanwin. Dia adalah isim. Okay. Nanti kita belajarlah macam nak cari asal kata apa semua. Okay. Sekarang belajar nak tanda-tanda je. Alif lam ada baris bawah. An-nasi. Okay. Okay. Ini semua adalah isim. Kata nama. So kita nak tentukan dia lah kata nama tersebut. Maradun. Tanwin. Okay. Kita cari pula tamar butah. Tamarbutah. Nak cari tamarbutah. Tanda-tanda dia lah isim. Adalah tamarbutah. Macam ni. Abdalalah. Ada tamarbutah. Tamarbutah. Ada abdalalah. Okey. Okey. Dia lah isim. So ni jenis dia lah. Ya. Kita jumpalah semua tanda-tanda yang kita bincang tadi. Okey. Ingatlah. Nanti kita akan belajar lah. Ada. Di sini dia punya perubahan sudut bilangan dia. Okay? Dia akan berubah lah. Dan juga sudut jantina. Dan juga jantina. Okay? Dan jantina. Jantina ni ada lelaki perempuan sajalah. Ini kita dah bincang dah. Nak panjang lagi. Okey, masuk fi'il. Apa tu fi'il? Ingatlah. Fi'il tu, okey. Fi'il je, dia mesti terikat dengan masa. Ya. Dia mesti terikat dengan masa. Fi'il mesti. Ya. Pada waktu tertentu. Waktu tu adalah terikat dengan masa, iaitu telah atau sedang atau akan. Itu fi'il. So bila kita sebut fi'il je, dalam tu ada 3 unsur ni lah. Okey. Masa sama ada kita nak tentukan masa tu dia telah ke, dia sedang ke atau akan. Okey. Contoh, saya telah makan. Saya sedang makan. Saya hendak makan. Hendak makan ni dah makan ke belum? Dah berlaku ke belum? Belum. Belum. Baru hendak. Perkataan hendak tu menunjukkan dia belum berlaku, so dia akan makan. Saya nak makan. Okey, baik. Kita tengok dekat sini. Bila sebut fi'il, kan, dalam sesuatu kata kerja, perbuatan tersebut, dia mesti ada 3 unsur ni. Fi'il mesti ada ni. Ingat masa, pelaku, makna. Selalu ingat ni lah. Carilah, itu fi'il ke? Mana masa dia? Mana pelaku dia? Apa makna dia? Contoh perkataan, kita tengok dekat sini. Perkataan kita buat contoh. Perkataan qara'a. Dalam perkataan Alkitab itu artinya buku itu. Alkitab artinya buku itu. Tapi perkataan qara'a, ini adalah perbuatan. Okey? Nama dia fi'il madhi. Jadi 3 lah fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kan? Tak payahlah risau pasal nama-nama ni. Yang penting dia telah, sedang, atau akan berlaku. Okey? So, dia telah membaca buku itu. So, Alkitab itu buku. Buku itu. So, dalam perkataan qara'a, ada perkataan dia. Dia ni adalah pelaku. Dia ni adalah pelaku. Masa dia adalah telah. Makna dia adalah membaca. So, qara'a ni ada 3 benda sekaligus. Dia telah membaca. Begitu juga yaqra'u. Yaqra'u ada perkataan dia sedang membaca. 3 benda. Dia adalah pelaku, sedang telah masa, membaca itu adalah kata makna. Okey, iqra', bacalah buku itu. So, kita nak suruh orang, kita kata bacalah buku itu, sebutan dia adalah iqra'. So, dalam tu ada makna masa dia adalah masa dia apa dia? Akan berlaku, belum berlakulah.
akan berlaku. Bacalah buku itu. Pelaku dia siapa? Engkau. Kan? Kita mesti nak suruh kepada seseorang. Kan? Makna dia apalah? Baca. Okey, baik. Selesai. Okey. Boleh faham ya? Okay, baik. So, saya dah beritahu haraf. Ya. Ada beberapa jenis haraf lah. Dari tugasan dia yang tersendiri. Okey, dalam sesuatu ayat. Ya. Dalam pembinaan ayat lah ya. Dia tugas dalam ayat je. Ya. Okey. So, hafal. Kita dah bincang hari tu, kita dah belajar hafal hadis. Bilika min fi ala an ila. Okey, saya rasa jelas. Kak Siti Salbia minta tolong tutup mic. Okay. Terima kasih Kak. Baik. Satu B. So sekarang ni kita dah tahu ada perkataan fi'il, isim, haraf. So kita nak buat ayat lah. So ayat yang pertama, dia dalam bahasa Arab ni ada dua jenis ayat saja atau dipanggil bahasa Arab dengan jumlah. Ya. Ingat ayat kalau kita cakap dalam bahasa Arab, perkataan Arab tu ayat tu artinya Al-Quran. Okey. Kalau kita kata jumlah, itu baru bererti dalam bahasa kita ayat. Ya. Boleh faham tak? Tanya tu saya enggak faham tu. Kalau tak faham tolong tanya ya. Faham tak? Ini senyap ini. Okey, kita try lah tengok InsyaAllah semua Ustaz. faham. Okey. Okey, kita tanyalah ni. Nak test, nak tahu faham ayat ke tidak. Ana min Sri Muda. Betul Ustaz? Ana min Sri Muda. Ana min Sri Muda. Betul, saya daripada Sri Muda. Kan? Ana min Sri Muda. Kan? Kita boleh kata juga askunu fi Sri Muda. Saya tinggal dekat Sri Muda. Banyak je boleh cakap tu. Tapi tak apalah, kita belajarlah pelan-pelan. Okey. Okey, baik. Dalam jumlah ismiah, ya, ini pentinglah. Saya nak bagi tahu tentang bila nak membentuk sesuatu jumlah, nak katakan sebagai jumlah, sebagai ayat, dalam masa kita ayat tadi, ya. So dia mesti ada dua perkara lah. Satu, isim yang mesti ada mubtada yang pertama, yang kedua adalah khabar. Mubtada ni apa dia? Ya. Tengok dekat sini. Mubtada tu ya adalah kata nama. Ya, so dia jenis isim lah. Kata nama kan isim. Isim yang dimulakan dalam jumlah tersebut. Contoh kita kata kat sini. Saya kata kat sini kan, saya buat contoh kat sini. Ni beberapa contoh. Wa. Wa ni mubtada. Kan? Dia jenis isim. Dia ialah Ahmad. So Ali. Ali ni lah mubtada. Okay. Haza. Ini adalah mubtada. Okay. Apa tu mubtada? Isim yang berada di awal jumlah. Macam kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. So kita kata tu. Kan? Macam contoh katakan. Kita baca surah Al-Fatihah tu. Alhamdulillah tu mubtada. Kenapa dia mubtada? Dia adalah isim. Contoh kita tengok kat sini. Alhamdulillah. Ar-Rahman ni bukan mubtada lah. Nanti kita akan belajar lah. Ar-Rahman ni adalah sifat. Nanti kita akan belajar lah. Maliki ni juga adalah sifat. Alhamdulillah ni je yang mubtada. So dimulakan dengan mubtada. So tak apa. Itu tak penting. Sebab kita nak macam Al-Fatihah tu ayat panjang-panjang. So kita nak buat ayat mudah-mudah aja. Huwa dia adalah Muhammad. Ali seorang pelajar. Ini adalah sebuah masjid. Ini merupakan masjid yang besar. Masjid ini besar. Hadzal masjid kabirun. Kan? So al-baitu kabirun, rumah itu besar. Hadzal baitu jamilun, rumah ini cantik. Hadzal baitu jamilun. Al-qittu jamilun. Okey, kucing itu comel, cantik.
Perkataan jamil tu boleh guna cantik, boleh guna comel. Baik. Yang penting dekat sini kemudian khabar. Macam Huwa Ahmad. Saya ambil contoh sini Huwa Ahmad. Dia, ni mubtada. Kemudian cerita. Apa tu khabar? Khabarlah cerita tentang mubtada. Dia. Kenapa dengan dia? Dia itu Ahmad. Oh, dia adalah Ahmad. Ali. Kenapa dengan Ali? Ali ni cerita tentang Ali ni apa dia? Nak cerita tentang Ali tu seorang pelajar. Okey. Ini. Nak cerita apa tentang ini? Ini sebuah masjid. Itu dia nak ceritanya. Kan? So kita kata ini buku, kan? Ini buku saya, ini buku dia, nanti kita akan belajar lah tu. Ini buku siapa, kan? Siapa nama awak, ini semua kita akan belajar nanti. Ya, perkara yang ringkas-ringkas lah. Boleh je cakap perlahan-lahan sikit-sikit. InsyaAllah. Okey, kemudian itu jumlah. Kena faham tentang jumlah. Tapi bukan sekarang nak faham sangat-sangat, tapi pernah dengar. Sekarang kita dah tahu dah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'iliyah. Baik, kemudian jumlah fi'iliyah pula. Yang mana dinamakan jumlah fi'iliyah apabila apa dia terdapat sunnah ayat diawali dengan kata kerja. So ada fi'il. So kita nak belajarlah fi'il ni macam mana, kan? Lepas fi'il, lepas tu ni ada ni. Bila ada fi'il saja, itu dia panggil sebagai jumlah fi'iliyah. Contoh kat sini, zahabat, dia telah pergi ke madrasah, kan? Dia atau kita nak tukarlah zahabat Fatimah pun boleh, tak ada masalah. So begitulah kita kata Ahmad sedang keluar daripada masjid. Yakhruju Ahmad minal masjid. Kan? Okey. Baik. Boleh faham ni setakat ni? Baik. Okey, ini belum apa-apa lagi ni, belum apa-apa. Ini pengenalan saja baru ni. Saya nak kita bacalah. Okey. Saya mula dengan Puan Arina Ahmad. Puan kecil ke saya tak tahu ni. Boleh? Saya nak puan bagi tahulah kalau saya salah puan kecil ke, bagi tahulah ya. Okey, saya nak kita baca yang ni dulu. Hai Ustaz. Okay. Puan kecil ni, saya tak tahu ni. Apa puan Ustaz? Puan ni. Okey, baik tak. Kalau puan saya panggil kak lah. Kalau cik puan, boleh. Kalau cik puan saya panggil makcik. Boleh Ustaz. Kak lah, panggil kak lah, boleh. Baca ni kak. Yang pertama ni, baca Arabnya, lepas tu terjemahkan. Akak baca sampai habis. Ustaz baca Arab ke macam mana? Baca Arab dan terjemahkan bahasa Melayu. Yang mana satu ni Ustaz? Ni, akak tengok dekat skrin saya. Yang ni, yang saya sedang buat ni. Yang dia ialah Ahmad tu. Betul. Baca je. Oh, baca je. Baca je. Kita tak nampak. Okey. Ali Talib. Habiskan. Aliyun Talibun. Aliyun Talibun. Nah. Berarti dia? Aliyun ni ya? Aliyun Talibun. Aliyun Talibun. Berarti dia? Maksudnya Ali ialah seorang pelajar. Baik, terima kasih Kak. So, saya nak ajak kita tengok dekat atas ni ya. Tengok dekat atas ni balik. Okey. Bila kata Aliyun, dekat sini. So, dia mesti ada dua jenis lah. Ali ni satu isim yang pertama, Talibun isim yang kedua. So, macam saya katalah, kalau kita susun, buat macam ni lah. Isim, campur, isim. Isim pertama namakan khabar, contoh kat sini. Lepas tu tengah-tengah ni adalah ada perkataan kita boleh pilih lah. Kita nak kata ialah ke, adalah ke, merupakan ke. Contoh kita kata dekat sini, Aliyun Talibun. Bila kita susun, ada mubtada, ada khabar, adalah perkataan ialah, adalah, merupakan ni. Okey. Bila disusunlah menjadi ayat. Ada mubtada, ada khabar. So, arti dia Ali. Okey, ini perkataan Ali. Adalah tengah tu. Atau kita boleh kata merupakan. Atau ialah seorang pelajar. Okey. Talibun tu lah seorang pelajar.
Boleh faham? InsyaAllah. Okey, baik. Orang kedua saya panggil. Okey. Seterusnya orang kedua saya panggil. Siapa? Kak Zeti Cawangan Sri Mudin. Betul ke saya sebut ni? Ya, ya. Ya. Okey, baca yang ni pula. Sekejap Mana Ustaz? Entazir. Okey. Okey, yang ni. Huwa Ahmad. Lah. Huna. Oh, yang itu. Ada. Nama yang kat sini. Haza masjidun. Nah. Betul lah. Haza masjidun. Ini sebuah masjid. Ini adalah. Oh, silap. Ini adalah sebuah masjid. Okey, baik. Kenapa saya bagi tahu tentang adalah? Okey. So dekat sini saya agak Adalah ni kita hubung dia. kan. Okey, nak menghubungkan dia sajalah. Tak salah pun ini masjid. Tak salah pun. Kan. Tapi dalam bila kita nak buat macam dalam ayat, kan, dalam ayat tulisan ke apa ke dalam bahasa Melayu, kita kena kata ini adalah sebuah masjid. So adalah tu wujud lah. Okey. Tapi tak ada salah pun. Tapi nak fahamkan kepada kita, adalah tu wujud setelah kita susun adanya mubtada dan adanya khabar. Okey. Khabar tu apa dia? Cerita Tak tentang hubung. bukan ni. Ni tak ni. Ni. Khabar adalah cerita tentang mutabah. Maknanya Mubtada. mutabah ni objek tu tadi. Ya. Lepas tu khabar ni adalah benda yang nak diceritakan. Subjek. Okey. Bolehlah faham sikit-sikit. Tak apa, tak ada masalah pun. Jangan risau. Yang penting itu dulu, kita latih dulu. Okey, seterusnya. Okey. Kak Jeti boleh tutup mic Okey. Okey. Puan, saya nak panggil, saya tak tahu ni betul tak Jamie Yatimikin. Ya Ustaz. Okey. Okey Kak, baca ni yang ini pula. Baca macam orang Arab baca. Hazal masjidu kabir. Kabirun. Betul Ustaz? Kabirun. Kabirun. Hazal masjidu kabirun. Nah. Tarjim ni. Masjid, ya? Betul. Masjid ini besar. Masjid ini besar. Okay. Mana perkataan masjid? Al-masjid. Al-masjid. Mana perkataan ini? Hadza. Mana perkataan besar? Kabirun. Ya. Okey. Terima kasih Kak. Kita panggil pula. Kak boleh tutup mic. Kita panggil Kak Misah. Boleh? Assalamualaikum Ustaz. Baik Ustaz. Okey Kak, baca yang ini Al-baitu kabirun. Ya. Rumah itu tersebut besar. Okey. Boleh pilih lah itu atau tersebut tu salah satu. Okey, salah satu tu. Kita nak pilih panggil tersebut ke atau macam tu lah. Pilih salah satu. Ustaz, Nah. nak tanya, apa beza itu dengan ini? Haza ini, kalau itu? Okey, baik. Kalau saya kata ini dekat akak, maksudnya macam mana akak faham? Itu akak faham macam mana? Dalam bahasa Melayu. Itu kita tunjuk kat orang tu lah. Jauh. Benda Itu. yang jauh. Kan, benda yang jauh. Haza benda yang dekat. Haza yang ada dekat kita tu, itu kita panggil haza. Itu Tapi kalau dalam bahasa Arab itu? Zalika. Apa? Zalika. Oh, Zalika. Kita belum belajar lagi. Nanti kita belum apa-apa lagi. Ini baru pengenalan. Akak dah tengok ada bawah ni. Ya, apa baitu tu? Tak ada pun nampak ayat itu. Rumah itu tersebut besar. Tapi tak nampak beza itunya. So, apa beza masjid? Okey, apa beza masjid dengan al-masjid?
al-masjidu. Ni yang masalah dia. Nanti kita akan belajar. So, beza dia adalah adanya alif lam, yang ini ada alif lam. Yang ini tak ada alif lam. Nampak tak beza? Okey, saya kalakan ni, cuba tengok perhatikan kat sini tentang perbezaan apa perkataan yang membezakan. Okey, tengok ni. Ni al-masjidu ada apa? Ada alif lam. Okey. Kalau kita masjidun tak ada alif lam. Okey. Cuba akak tengok, kalau saya kata kan, bila tengok, bila tak ada alif lam ni, ya, dia tak ada perkataan itu. Okey. Tapi bila kita tengok ni, bila ada haza, itu dah tak wujud. Ni. Ini tentang pertanyaan. So, bila ada haza, itu perkataan itu dah tak wujud. Dah tak Dia automatik jadi ini dia jadi ini terus. Hmm. Tapi beza dia okey. Kita tengok hazal masjidu dengan haza masjidun. Apa beza dia? Cuba tengok. Hazal masjidu dengan haza masjidun. Apa beza dia? Yang satu tak sebut besar ke kecil. Satu tu ada alif lam, satu tak ada alif lam. Baik, Yang- itu dia. yang- Okey, dekat sini saya akan terangkan. So, yang ini, kita kena tengok dekat sini lah. Macam mana pun kita tengok kat sini. Isu dia dekat sini. So, bila kita ambil perkataan, okey, saya ambil perkataan lah ni. Ambil perkataan ni dulu. Haza. Okey. Saya letak dekat sini. Okey. Sebagai mubtada. Masjidun sebagai khabar. Ya. Selanjutnya. Okey, tambah lagi satu. Ni perbezaan. Ingat ya. Dia jadi dekat mana? Okay, bila kita kata hadzal masjidu, dekat sini. Ini ya. Ini pentinglah yang saya buat ni. Okey. Dan baru kita kabir. So, situasi dia ialah perkataan kalau kita tengok bila kita tambah alif lam, ya, dia menjadi mubtada. So, ada dua mubtada lah dekat situ. Hazah satu, al-masjidu satu. Dua mubtada. Okey. Kita tengok dekat sini, cuba Kak perhatikan dekat sini. Semua ni talibun tanwin, masjidun tanwin, kabirun tanwin. Dia tak ada alif lam. So, masjidun ni, dia bila kita letak hazah masjidun, kita kata ini adalah atau ialah atau merupakan sebuah masjid. Okey, so perkataan al-masjidu ni dia hanya boleh jadi sebagai apa? Mubtada masjidun. Okey, masjidun dia jadi khabar. Cerita cerita. So yang point tu kat sini kena faham. Okey, ni ya. Macam ayat penerangan Ustaz. Kat Ya, bahasa betul. Melayu. Dah penerangan ke cerita ke. Okey. Mubtada adalah ini ya, perhatikan isim yang atau kata nama yang dimulakan bila. So ini semua mubtada. Yang segi-segi semua mubtada. Contoh lagi. Kalau kita kata bila sampai perkataan ni. Saya letak dekat sini. Saya letak perkataan ni dekat sini. So, artinya yang ini kita kata bahasa Melayu kita yang pertama ni masjid ini. Okey. Yang ini kita kata masjid itu. Atau masjid tersebut.
Tengok. Okay. Yang membezakan dia, satu, sebab apa ada ini? Ya. Sebab ada haraf. Sebab apa ada itu? Ya. Sebab pada haraf dan adanya alif lam. So bila kita nak bercakap ini, isu dia masalah nak bercakap lah. Ya. Tapi jangan tu sangat. Kita belum apa-apa lagi ni. Kita baru nak dengar. Okay. Kita kata almas. Maksudnya Ustaz, kalau tak ada hazar tu maksudnya itulah. Ya, betul. Okay. Buang macam tu je. Akak kata perkataan bahasa Arab apa yang akak ada? Nama. Kata nama apa yang akak ada? Yang ada dekat diri akak. Entah, akak dah 2 minggu tak join. Okey, tengok balik kat sini sebab tu saya beri yang ini. Sebab patutnya kita dah tahu dah. Apa yang kita tahu antaranya. Okey, tengok kat sini. Ini semua kata nama. Kan? Masjid. Kan? Ya? Masjid, madrasah, matbah, ghurfah, mudarris, mudarrisah. So, kalau kita kata mudarris, contoh, kita kata mudarrisun arti dia seorang guru. Kalau al-mudarris, guru itu. Tapi jangan pening-pening lah. Jangan pening-pening dulu. Sekejap Ustaz, kalau sekolah kita cakap haza madrasah. Ini sekolah haza madrasah. Kalau itu sekolah al-madrasah. Bukan itu. Itu artinya itu sekolah. Itu sekarang ni sekolah itu. Bezakan tentang itu sekolah dengan sekolah itu. Ni bahasa Melayu ni. Okey. Cuba tengok dekat sini. Saya sini. Okey. Apa bezanya? Sekolah itu dengan sekolah itu dengan sekolah ini. Dengan perkataan bukan. Itu sekolah. Oh, sekolah itu sekolah. Apa beza? Sama je Ustaz. Lain, yang atas tu dia tunjuk sekolah itu. Itu sekolah tu dia tunjukkan yang benda tu sekolah. Sekolah tu macam tunjukkan kan sekolah tu nak kat sini kat sini macam tu. Itulah lebih kurang. Itu sifat ke? Kata sifat Ustaz, itu sekolah perkataan sifat ke? Sifat. Kalau Melayu kata sifat ya Ustaz. Bukan, tengah dengar saya terang. Sekolah itu ayat. Baik, sekolah itu ayatnya tergantung. Tak habis. Sekolah itu dia baru dekat mufradat saja. Tergantung. Sekolah itu apa nak cerita? Apa cerita tentang sekolah tu? Cantik. Barulah jadi ayat. Sekolah kita cakap dekat orang, tiba-tiba kita datang orang. Nak sekolah tu. Okey, kita diam. Faham? Tak. So, apa yang dia nak cerita? Dia tak dapat cerita, dia tak dapat completekan cerita. So, sekolah itu tergantung. Bila dia sebut sekolah itu tergantung. So, beza dengan itu sekolah. Itu sekolah saya. Itu sekolah saya lain lah. Itu sebuah sekolah kan? Kita kata. Itu sebuah sekolah. Bukan masjid. Contoh kita kata. Itu sebuah sekolah. Okay. Lepas tu dia nak tambah tak kisah. Tapi ini pun dah tahu dah. Itu sebuah sekolah. Itu sekolah. Bukan masjid. Itu sekolah. Bukan pasar. Okey. Jangan pening-pening. Saya nak faham ini bahasa Melayu ni. Tengok. Bila kita kata al-masjidu, masjid itu. Masjid itu. Bukan itu masjid. Faham tak? Beza tak ini? Maksud akak, bila haza masjid ini kan, haza masjidun. Masjid ini, bila tak ada haza, al-masjidun, masjid itu. Maksudnya kalau buang haza tu terus jadi itulah. Tak. Tak juga. Tengok ni. Tak, cuba tengok ni.
Sebab tu akak tengok ni, hadza. Cuba faham ni dulu. Faham tak tentang mubtada dan khabar dulu? Ini yang pertama yang kena faham. Betul mubtada. Okay. Mubtada adalah kata nama yang dimulakan dalam jumlah ismiyah. So dalam jumlah ismiyah kena ada apa? Bila sebut jumlah ismiyah kena ada apa? Nama. Kata Ini nama. mesti mubtada dan khabar. Okey. Tengok dekat sini, dalam susunan perkataan untuk membina ayat, ni nak buat ayat ni bukan perkataan dah ni, nak buat ayat. Beza tak perkataan dengan ayat? Itu nombor satu. Okay. Beza. Apa beza perkataan dengan ayat? Perkataan panjang. Ayat pun panjang juga. Ayat kena susunannya dalam sesuatu ayat mesti ada dengan kata nama, kata apa? Ayat kita cakap orang faham, itu panggil ayat. Perkataan kita cakap orang tak faham. Contoh. Okey, baik. Saya bagi contoh. Okey. Okey, tengok. Beza ayat dengan perkataan. Beza ayat dengan perkataan. So, ni perkataan. Saya tengok perkataan. Okey, tengok ya. So, perkataan. So, great. Buku. And meja. Sekolah. So, banyak tak perkataan? Banyak tak perkataan? Banyak. Okey. So, faham tak apa saya cakap? Okey, contoh saya kata dekat akak kan. Kak. Kan? Sekarang ni saya cakap kat akak ni. Kak, buku pen meja sekolah. Akak faham apa saya cakap? Pisang sekejap. Pisang. Ustaz faham ke pisang tu? Tak tahu. Apa tu? Tiba-tiba pisang ni. Bela Ustaz, bela. Oh. Ini perkataan, ni bukan ayat. Ayat, okey. Buku, ni panggil ayat. Buku dan pen saya berada di atas meja. Ini panggil ayat. Saya cakap agak faham. Ini panggil perkataan. Saya cakap agak tak faham. Walaupun banyak perkataan. Kan? Ali letak lagi. Juga lagi ustaz. Perkataan. Okey. Kakak. Abang. Banyak perkataan. Kalau sekarang saya cakap, Kak, buku pen meja sekolah adik ustaz kakak abang. Akak faham apa? Apa yang akak faham daripada apa yang saya cakap? Faham tak apa-apa? Tak ada Ustaz. Tak faham sebab saya cuma sebut perkataan saja. Saya belum buat ayat. Saya tak buat ayat pun. Sebab tu kita sekarang ni beza dia. Ini yang kita belajar pada awal yang satu ini perkataan. Okay. Macam saya kata dengan daripada Jaafar pokok Za'faron dia telah menulis akak tak faham apa benda pun sebab saya sedang menyebut perkataan-perkataan. Tapi bila saya ambil perkataan-perkataan ini, okey, perkataan-perkataan ini, saya nak ambil perkataan ini dan saya susun, ya, menjadi sebuah ayat. Contoh, kan? Okey. Contoh kita ambil perkataan Jaafar. Okey, kita ambil perkataan contoh sama perkataan Jaafar. Tengok ya, perhatikan ya. Perkataan Jaafar.
perkataan kataba. Kemudian saya lanjutkan Ja'far. Kemudian saya lanjutkan jadual. Okay. So, apa arti ayat ini yang saya nak cakap? So, kalau bila saya susun ni, nanti dia akan jadi macam ni lah. Ya. Dia cakap akan jadi macam ni. Nanti saya akan beritahu lah. Jadual. Jangan tanya saya kenapa ya. Ini belum belajar lagi. Nanti kita akan belajar. Jadi, saya ambil perkataan-perkataan tadi saya susun. So, dia membawa erti. Bila saya susun, okay, walau kalau saya sebut banyak-banyak ni, so kalau saya katalah, saya katakan angkat sekarang, Afi inabun kata bajajalun safarjalun bimin sajarun taksubuna ja'farun za'faran. So, saya kata, adakah di dalam anggur dia telah menulis jadual jambu dengan daripada pokok mereka sedang tulis Ja'far Safran. So, walaupun saya cakap banyak, tapi orang tak faham. Tapi bila saya pilih kata-kata ini, kan? Okay? So, saya kata Ja'faru jadualan. Artinya, ialah Ja'far, J-A-F-A-R, telah menulis satu jadual. So, sekarang ni, faham tak apa yang saya sebut ni? Sekarang ni, tentang bila saya kata Ja'far telah menulis satu jadual. Faham tak? Faham Ustaz. Okey. Jadi kita faham ayat tu, bila perkataan ya, kalau saya sebut ambil banyak-banyak ni tadi pun, kalau misal kata saya tak susun dia, okey, so ayat tu mesti disusun. Perkataan tu, minta maaf, perkataan tu mesti disusun untuk menjadi ayat. Ya, disusun dengan cara yang betul baru dia jadi ayat. Kalau saya ambil je perkataan, saya tak susun. Contoh, kita ambil tadilah. Ambil perkataan ni tadi, contoh kita ambil sebut tadi. Kan? So, saya tanya sekarang kan. Abiki min inabun syajarun kataba taktubuna jadwalun ja'farun safarjalun za'faran. Kan? Adakah dengan di dalam daripada anggur pokok dia telah menulis, mereka sedang menulis jadual Ja'far, jambu safran. Faham tak? Apa perkataan tersebut? Tak faham langsung apa yang saya maksudkan. Ya? So dekat sini, tapi bila saya ambil perkataan, okay, ambil perkataan tadi, saya susun. Saya kata Ja'faru jadual. Ya? Ja'far telah menulis satu jadual. So, kita faham. Bila ia disusun, baru dia faham. Bila disusun, dipahami, itu dia panggil sebagai ayat. Faham? Bolehlah sikit-sikit. Nah, okay. So, bezakan perkataan, itu yang kita bezakan tadi. Perkataan, mula-mula kita belajar perkataan, kemudian kita belajar tentang ayat. Saya nak fahamkan tentang bentuk-bentuk dulu. So, tak semestinya perkataan tersebut kita ada banyak, ya. Kita boleh buat ayat, tak boleh. Kita kena tahu susun macam mana susun ayat. Okay. Sebab itulah kita panggil jumlah ni. Jumlah ni ayat lah yang kita sebut tadi. Okay. Jadi kita akan ada perkataan. So dia mesti jumlah tu susun macam mana? Dia mesti tersusun mubtada, mesti ada khabar. Apa tu mubtada? Apa tu khabar? Kan? Contoh perkataan ni, dua perkataan je kita ambil. Huwa Ahmad. Dia adalah Ahmad. Aliyun talibun. Ali merupakan seorang pelajar. Hadza masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Okey. Hadzal masjidu. Masjid ini kabirun. Al-masjidu. Masjid itu besar. Okey. Beza dengan itu masjid. Okey, baik.
Kan? Itu adalah sebuah masjid. Kita kena cakap macam mana? Kita kena cakap zalika masjidun. Zalika masjidun. Bezakan itu dengan ya, zalika masjidun. Itu adalah sebuah masjid. Bukan masjid itu. Berbeza dekat sini. Ini ayat dia zalika, arti dia adalah itu. Perkataan ni sendiri adalah perkataan itu. So kita tahulah bila kat tengah-tengah ni antara bila ada mubtada, ada khabar, kena ada pertengahan ni kita boleh pilih ialah adalah merupakan. Zalika itu adalah masjidun. Masjid. Kita zalika masjidun. Itu adalah masjid. So berbeza dengan al-masjidu. Masjid itu. Atau masjid tersebut. Boleh faham tak? Faham tak? Senyap je ni. Okey, Ustaz, boleh. Okey ya. Okey. Tadi saya dah panggil sampai mana? Sampai Kak Misah. Siapa terakhir tadi? Ya, saya tadi Ustaz dah baca. Okey, saya panggil Kak. Kak Ani nak baca ke Kak Ani? Kak Ani Cik Wan. Kak Ani dah pro dah kot. Bolehlah Ustaz, cuba. Okey. Cuba Kak Ani pula lah. Nak dekat sini? Okey. Cuba baca yang ni. Baca Ustaz. Yang. Al-baitu kabirun. Nah. Rumah itu besar. Okey. Kita tengok balik. Rumah itu besar. Kalau rumah itu besar, kita tak boleh kata al-kabirun ke Ustaz? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Okey, okey. Mana Saya dengar ya. Sebab kalau besar, okey, okey. Saya dengar ya Ustaz ya. Saya tutup sound. Okey, okey. Okey, baik. Okey, okey. So, kalau kita tak boleh kata al-masjidu al-kabirun. Tak boleh ya. Satu, salah dia adalah dia al-masjidu al-kabirun. Dah ada al, tak boleh ada tanwin. Itu satu. Kalau ada tanwin, dia tak boleh ada al. Itu. Okay. So, apa beza al-masjidu al-masjidu kabirun dengan al-masjidu al-kabiru. Belajar lagi lah. Tapi yang saya jangan sangat kat sini. Ambil yang ni je. Kan? Ambil yang saya beri ni je. Patutnya. So dekat sini, kalau kita kata al-masjidu, so saya ingatkan kat sini. Khabar dia mesti apa dia? Dia mesti tanwin. Dia mesti tanwin. Bila tanwin, tak boleh ada alif lam. Ya. Kalau kita bubuh tanwin, dia tak boleh ambil alif lam. Kalau alif lam, dia tak boleh tanwin. So, kita tak boleh kata al-masjidu al-kabiru. Tak boleh. Kan? Boleh tak kita guna perkataan tu? Boleh. Bukan salah. Ya. Dia akan jadi macam ni, dia akan jadi ayat yang tergantung. Dia akan jadi macam ni. Kalau kita kata al-masjidu al-kabiru, al-masjidu al-kabiru. Kedua-duanya dekat tempat mubtada. So dia kata, erti dia apa al-masjidu al-kabiru ni? Ya. Kita akan terangkan kat sini. Okey. Ambil ni dulu. Masjid yang besar itu. Dah jadi ayat ke belum? Kalau saya kata al-masjidu al-kabiru, erti dia lah masjid yang besar itu. Dah jadi ayat ke belum?
Belum. Tergantung Ustaz. Tergantung. So dia bukan ayat lagi. So nampak tak? Beza. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Nanti kita akan belajar lah. Kan? Bukan apa datang yang besar ni. Semua itu akan datang belajar. Tapi saya nak fahamkan kepada kita. Okey. Kita tak boleh lah. Macam Kak Ani tanya tadi. Tak boleh ke kita kata Al-masjidu al-kabiru. Apa arti Al-masjidu al-kabiru? Masjid yang besar itu. Dia jadi tergantung. Dia tak jadi ayat. Okey. Seterusnya. Siapa tadi? Okey. Sampai mana tadi? Okey. Kak Rashida. Ya Ustaz. Nah, yang ini Kak Rashida. Yang ini. Saya bagi akak rumah yang cantik Kak. Alhamdulillah dapat betul. Hadzal baitu jamilun. Nah, terjemah. Rumah ini cantik. Masya Allah. Baik, nanti saya akan tukar perkataan itu jadi rumah saya cantik. Okey? Jangan tahu. Saya kena tukar Ana lah. Betul. Nanti kita akan belajar lah macam nak tukar. So sekarang ni kita duduk dengan perkataan jamilun. Kalau nak cakap rumah saya, macam mana Ustaz? Nanti dah. Kita nantikan pening nanti. Baiti. Perkataan ni senang je. Baiti jamilun. Mudah je. Baiti jamilun. Mudah je. Yang sebenarnya untuk saya cakap. Tapi nanti saya takut perempuan semua pening. Macam ni. Tapi saya beri je. Tak ada masalah pun. Kan? Baiti. Ini baiti. Saya tunjuklah baris sesiap. Baiti. Jamilun. Ini jamilun dah semua orang dah boleh je kan. Saya tak baik tulis baris lah. Baiti jamilun. Ini baiti ke dia. Rumah saya. Baiti jamilun. Rumah saya cantik. Okey, baik. Kita cuba lagi panggil Kak Salafiah. Kak Salafiah. Ya Ustaz. Kak, kita baca ni Kak. Okey, Kak baca yang ini. Al-Qittun Jamilun. Ingat balik tadi. Al-Qittu Jamilun. Naam, Al-Qittu Jamilun. Al-Qittu Jamilun. Kita ingat ya. So, terjemah apa arti dia? Kucing itu comel. Kucing itu comel. So, comel yang mana? Jamil tu. Kucing itu Al-Qittu. Al-Qittu ya. Okay, baik. Rumah. Kita masuk jumlah fi'il ya. So, bila ada fi'il, ada jumlah fi'il macam mana? Adanya fi'il, adanya isim. Okey. Nah, kita akan panggil orang seterusnya, iaitu Kak Syarizawati. Baik Ustaz. Okey Kak, kita baca yang ni ya. Ni, kita baca yang ni. Okey, saya sebut kat sini, saya buang Fatimah. Sebentar ya, saya buang dulu. Okey, boleh baca yang ni. Yang mana atas sekali tak? Zahabat Fatimah ilal madrasun. Madrasati. Madrasati. Okey. Ada Fatimah ke? Ada Fatimah ke? Tak perasan. Mana yang satu Yang saya punya ni, saya skrip. Oh, yang Zahabat ila Fatimah Zahabat ila madra. Tak nampak dah Ustaz. Hilal. Nampak ke? Saya bukakan sikit lagi. Nampak tak?
Zahabat ilal apa? Zah, boleh besarkan, boleh besarkan. Oh, boleh besarkan Ha, tekan. Okey. Zahabat ilal madrasati. Zahabat ilal madrasati. Baik. Okey, tarjim. Tarjim Ya. Oh, makna dia telah pergi ke sekolah. Okey, baik. Cuba perhatikan kat sini. Perkataan ila, mana perkataan ila? Ya, apa arti ila? Siapa boleh dapat apa arti ila? Ila apa ya? Lupa dah. Ke. Al-madrasah? Al-madrasah ke sekolah. Sekolah. So, kita dah dapat perkataan ke sekolah kita dapat. Perkataan ke sekolah kita dah dapat. So, zahabat ada perkataan dia telah pergi. Satu. Dia adalah pelaku. Ingat balik. Ingat Ya. Ingat balik tentang pelaku. Ingat tak? Kalau dalam perbuatan kena ada apa? Ingat ni tadi. Ni. Ni nampak tak? Perbuatan mesti ada apa? Masa, pelaku. Masa dengan Ada 3 benda Okey, kita tengok balik tadi. Okey. Yang kita sebut tadi. Okey. So, perkataan ke kita dah tahu ila, al-madrasah kita dah sekolah kita dah tahu al-madrasah. So, dekat sini zahabat ada perkataan apa dia? Dia. Satu jenis perempuan. Nanti kita akan belajar lah ni. Yang kita nak belajarnya. Telah. Dia adalah pelaku. Telah adalah. Telah sebagai apa? Masa. Pergi adalah makna. Okey. So dekat perkataan zahabat ni ada 3 benda sekaligus. Ada 3 benda sekaligus. Perkataan zahabat itu. Okey, baik. Kita cuba lagi kawan kita yang lain. Terima kasih Ustaz. Okey, Kak Siti Esa. Ya, Ustaz. Naam. Okey, baik. Intazir. Tengok sekejap Okey. Naam. Iqra hadha. Okey. Baca. Yakhruju Ahmadu minal masjidi. Masya Allah. Ahmad sedang keluar dari masjid. Okey. Ma mana min? Apa arti min? Ustaz. Min dari. Min dari al-masjid. Masjid lah. Masjid. Okey. Yakhruju keluar. Keluar. Ada perkataan sedang keluar. Keluar. Sedang. Okay. Mana pelaku dia? Ahmad. Okey, baik. So dekat situ lah cuba kita nak tengok kat sini. Baik. Terima kasih Kak. Kita panggil pula orang lain. Terima kasih Ustaz. Apa dia Kak? Okey. Kak Siti Salbiah. Okey, saya Ustaz. Okey, baca yang ni. Baca ni. Okey. Yashrabu kitul labana. Kucing sedang minum susu. Baik. Mana kucing? Mana perkataan kucing? Kitu. Al-kitu. Okey. So, sedang minum. Mana perkataan sedang minum? Yashrabu. Mana perkataan susu? Al-labana. Naam, al-laban. Naam. Jahit, mumtazah. Masya Allah. Okay, baik. Summa man? Cik Puan. Ni kita panggil Cik Puan. Cik Puan, Cik Zara. Okey. Oh, Cik Puan, Cik Zara. Dan dia senyaplah pula. Ya Ustaz, dah hilang. Itulah makcik mana. Kesian Ustaz tengok dekat handphone ni. Kejap hilang, kejap timbul. Ya Allah, kesian. Kesian lah makcik aku seorang ni. Komputer ada kat atas tu anak punya. Tak tahu nak guna.
Okey, tak apa, tak apa. Baca Apa yang ni. Ustaz suruh baca yang mana ni ah? Ha. Apa dah tengok kejap nak adjust ni Ustaz. Tak nampak ni kecil besarkan. Okey. Udkhul ghurfah. Betul ke? Betul, ghurfati. Apa yang bahasanya tu? Masuklah engkau ke dalam bilik. Okey, baik. So dekat sini Ghurfah tu bilik. ghurfah tu bilik. Ke dalam ni memang ada dalam perkataan dakhal. Dah ada. Perkataan dakhal ni dah ada masuk ke dalam. Ke dalam. So, udkhul ni adalah masuklah kau. Okey. Okey. Nanti insyaAllah bila sampai masa kita akan belajar lagi. Okey. So, Maman. Kak Zaidah. Kejap tu. Oh. Itu Aduh. akak punya internet Kesiannya Kak Mama. Macam internet tu. Internet dia kena cari yang lebih kuat sikit lah. Okey. Kak Zaidah, silakan. Qara'a Ibrahimul kitaba. Ibrahim telah membaca buku itu. Okey, baik. Okey. So, mana perkataan buku itu? Buku itu qara'a. Alkitab. Alkitab. Silap membaca. Mana perkataan Ibrahim? Alkitab. Ibrahim lah. Kan? Tak, budak baru belajar. Budak baru belajar. Okey. Lupa Ustaz, lupa. Okey, bahasa biasa. Okey, qara'a berdiri dia? Membaca, telah membaca. Okey, telah baca. Okey, baik. Baik, kita panggil lagi seterusnya. Siapa kakak kita seterusnya? Okey, Kak Zawiyah. Kak Zubaidah nanti dia mesti tension. Nanti dia kata, Ustaz ni saya selalu yang terakhir. Okey, Kak Zawiyah. Saya Ustaz. Okey, boleh. InsyaAllah. Okey. Baik, baca yang ni. Yang mana tu? Tu. Tadrusu Zayyana. Apa tu? Zainabu. Oh, Zainabu. Bil jami'ah. Bil jami'ati. Tadrusu Zainabu. Jami'ati. Zainab belajar di universiti. Yang juga yang ini yang sangkutnya kan. Tadrusu Zainabu bil jami'ati. Okey. Okey, mana di universiti mana? Mana perkataan di universiti? Di universiti jami'ah ya? Bil jami'ah, di universiti. Okey. Mana perkataan belajar? Belajar tadrusu ya? Zainab tu nama orang lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Oh, Zainab ke ni? Tak pernah nampak. Kenapa nampak? Oh, okey. Okey. Zayanuba Zainab. Okey. So, sama-sama. Okey, ni special occasion untuk Kak Zubaidah kita dengan Kak Zuraidah kita. Arab ni nama orang pun jadi tukar lain kan? Kenapa pula tukar? Apa yang tukar? Apa? Zainab dengan apa? Zainab dengan? Zainab jadi Arab tadrusun. Mana Kan? Zainab ni lah. Ni Zainab ni. Oh. Tengok depan lah. Ustaz dah sakit perut dah Ustaz. Oh, dia macam bahasa Inggeris jugalah. Ustaz dah masuk kelas lah. Saya tak pandai bahasa Inggeris Kak. Ustaz seronok jadi pelajar baru Ustaz. Dulu mak saya masuk kelas dewasa. Ni saya pula masuk kelas ustaz ni. Allah aku. Tadrusu tu belajar. Tadrusu tu belajar. Yelah, Arab nama dia jadi tengah. Melayu nama depan. Tu akan kata macam bahasa Inggeris dah terbalik. Tapi yang sebenarnya kalau kita ikut bahasa antarabangsa, kita salah. Ya. Oh, yelah.
Kalau kita tengok bahasa Hindu ke, bahasa Cina ke, banyak bahasa. Kalau kita tengok dia akan letak perbuatan dulu baru nama. Tapi kita tak. Tapi boleh je kita cakap macam tu kan. Kita kata sedang patutnya kalau bahasa lain dia akan cakap sedang belajar Zainab di universiti. Macam itulah. Okey, baik. Kita panggil kakak kita, Kak Zubaidah pula. Nanti dia mesej saya, dia komplain saya nanti. Saya takut dia komplain saya. Kak Zubaidah. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar Kak? Alhamdulillah. Murid Okey. sini kan. Murid sini tu. Itulah. Disebabkan kesenioran dia tu, saya nak suruh dia buat ayat pula. Ada Ustaz ni. Okey, akak bagi saya bahasa Melayu. Tak cakap senioran. Bahasa apa? Ada istilah tu, senioran ya. Kesenioriti kan? Seniority. Memang senior tu Zaidah. Okey, Kak Zubaidah buat saya Ya. ayat perkataan adanya kata nama, adanya kata perbuatan, adanya masa. Ada kata nama, Ada perbuatan, ada kata ada masa. kata nama, perbuatan, masa. Ambil daripada apa yang dah ada dekat dalam kita ni. Bahasa Melayu saja, bahasa Melayu saja. Contoh bagi saya. Kata nama ya. Jafar lah tu, ada kat situ Jafar. Oh, ambil ayat sini ke? Kata ayat Boleh sini. je, boleh je. Boleh je, tak ada masalah. Kata nama, Ali. Aliun, Talibun. Okey. Kita ambil Ali Kata Ali. Okey, lepas tu Tapi ni tak ada perbuatan Ustaz. tak ada perbuatan. Saya nak perbuatan. Oh, Masa perbuatan. dan perbuatan dengan masa dia. Perbuatan. Perbuatan dengan masa. Okey. Apa dia? Zahabat Fatimah tu ilal madrasati. Ambil perkataan bahasa Melayu je. Akan ambil perkataan bahasa Melayu. Sekarang ni akan nak cakap macam akan nak cakap lah. Tapi dalam perkataan tu akan nak cakap tu ada kata ada isim, ada kata nama, ada perbuatan. Macam mana akan nak cakap? Ada isim. Tadi tak betul? Betul, bahasa Melayu. Bahasa Melayu je. Okey. Fatimah telah pergi ke sekolah. Okey. Fatimah telah pergi ke sekolah. Ini tak perlu tengok yang ini pun kita dah boleh buat kan. Apa-apa perkataan pun kita kata dia telah pergi ke kedai kan. Amat sedang mandi. Kan? Banyak je. Okay. So dekat sini tengok kat sini. Okey, saya nak ajar kita tengok kembali jumlah fi'liyah dia mesti ada apa? Fi'il dan dia mesti ada isim. Fi'il dan mesti ada isim. Baru dia jadi ayat. Okey. Bila kita kata fi'il, dia mesti ada apa? 7 unsur tadilah. Apa dia? Masa, pelaku, makna. Okey, baik. Bila akak kata tadi, Fatimah telah pergi ke sekolah. So dekat sini bila kita kata perbuatan, kita mesti ada apa dia tadi? Unsur, 7 unsur. Ya. Masa, pelaku, makna. Masa, pelaku, makna. Pelaku, makna. Okey. Dalam bahasa Arab, okey, kita tengok dekat sini. Apakah masa kat sini? Masa telah. Masa telah. Okay. Apakah makna dekat sini? Pergi. Okey. Dalam perkataan Arab kita tengok. Pelaku siapa? Kita kata Fatimah. Baik. Ke sekolah. So kita ambil perkataan dulu. Saya tunjuk contoh. So sekarang kita ada perkataan ke sekolah. Perkataan ke sekolah apa dia? Ila. Lepas tu sekolah apa dia? Madrasah. Okay. Al-madrasati. Okey, al-madrasah. So sekarang kita nak cari. So kedua-dua perkataan ilal madrasah. Artinya lah ke sekolah. Ke sekolah.
Okey. So sekarang ni kita nak buat perkataan Fatimah telah pergi. So perkataan Fatimah. Apa kata perkataan telah pergi? Zahaba. Zahabat. 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 Nanti kita nak belajar ni lah ni. Kenapa jadi zahabat? Itu kita nak belajar. Fatimah. Zahabat dia perempuan. Okay. Fatimah. Ilal madrasah. Macam tu lah. So mana isim dia? Mana perbuatan dia? Isim dia ialah Fatimah. Fatimah, perbuatan dia pergi. Perbuatan dia lah pergi. Fatimah adalah isim dia. Perbuatan dia adalah pergi. Perbuatan dia mesti automatik dia kena ada masa ya. Tengok dekat situ. Telah pergi. Fatimah telah pergi ke sekolah. Okey, Kak Zuraidah pula. Terima kasih Ustaz. Kak. Ya, saya. Okey. Buat perkataan bahasa Melayu, buat ayat dalam bahasa Melayu. Okey. Jumlah ismiyah. Contohnya, kan? Ya. So tak adalah bila jumlah ismiyah, tak ada perbuatan lah. Boleh buat. Ikut yang atas je lah ya. Boleh je. Tapi kalau boleh olah lah yang lain. Okey lah. Sampel dia ambil daripada atas, tak ada masalah. Tapi olah yang lain. Ali atas. Ali seorang doktor. Ali seorang doktor. Okey, kita kata dekat situ. So, Ali ialah seorang doktor. Ali ialah seorang. Okay, so kita tahu. Pertama kita kena ada mubtada. Mubtada tu mesti jenis isim. Kat itu kita kata Ali lah. Ali. Kan? Kemudian kita kena ada khabar. Kan? Khabar tu lah mesti juga isim. Kan? Ini isim. So, dalam bahasa dia mesti ada mubtada campur khabar. Khabar tu campur tu adalah apa dia? Kita boleh kata dia adalah sebagai adalah atau ialah atau merupakan. So, kita nak kata tentang Ali adalah seorang doktor. So, kita tambah, kita dah tahu perkataan Ali. Ali tu mesti jadi mubtada. Okay. Aliyun. Tabibun. Kan? Doktor adalah seorang doktor. Tabibun. Aliyun tabibun. Macam tu je buat ayat. So, Ali adalah seorang, khabar adalah doktor. Macam inilah kita kata. So, bermaksud kita buat ayat tu jadi Ali adalah seorang doktor. Okey. Wallahu ta'ala alam. Okey, mungkin cukup sampai situ dulu insya-Allah. Kita akan jumpa minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada apa-apa nak tanya? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Ila liqa. Terima kasih Zaidah. Waalaikumsalam insya-Allah. Ma'assalamah. Ma'assalam. Jazakumullah khairan Ustaz. Okey. Ustaz. Saya